بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-85. Dalam sesi ini, kita akan menyambung kajian ke atas 3 surah juzuk 30 yang banyak mengkisahkan kejadian ketika terjadi hari kiamat, iaitu surah At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Kita telah mengkaji surah At-Takwir yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa hari kiamat, diikuti peringatan Allah mengenai kemuliaan Al-Quran dan kebenaran Jibril AS dan Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita kaji pula surah Al-Infitar yang mengandungi 19 ayat dan terdapat sebutan hari kiamat Yaumuddin di ayat 15, 17 dan 18 yang bermakna hari pembalasan. Surah ke-82, surah Al-Infitar yang bermakna terbelah, iaitu langit terbelah, ini turun di Mekah. Kita akan lihat beberapa persamaan dengan surah At-Takwir, terutama dari segi keunikan bahasa yang digunakan, iaitu menggunakan adawatu syarti, iaitu iza, bermakna apabila. Penggunaan bertubi-tubi ini mewujudkan rasa gerun. Dalam surah ini juga diulang mengenai balasan syurga bagi mereka yang beramal soleh dan neraka bagi yang bermaksiat. Allah berkata, pada hari kiamat hanya Allah yang berkuasa. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menolong orang lain. Mari kita hayati peringatan dalam surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita, Izas sama'un fatarat. Ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu Iza, as-sama'u, in fatarat. Iza ni adalah zaraf zaman dan adawatu syarti, makna apabila. Dan as-sama'u adalah isim ma'rifah samsiah marfu' dan dia adalah fa'il dalam ayat ini. Dan kita lihat fa'ilnya. Kita ada fa'il tapi kita tak ada fa'il dalam sini. Fa'ilnya adalah mazub, iaitu ia tidak dinyatakan dan dia akan diterangkan. Fa'ilnya as-sama'u akan dijelaskan oleh kalimah yang disebut setelahnya, iaitu di sini in fatarat. So di sini kita lihat infatarat adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan infatara. Dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir tak adanya hiya. Maknanya terbelah. Apabila langit terbelah. Jadi kita lihat style yang sama dengan surah At-Takwir, iaitu isim disebut dahulu, kemudian baru fa'il, untuk memberi kepentingan perkara yang hendak dibincangkan ni. Itu cara Allah untuk menarik perhatian. Seperti yang saya sebut dalam sesi yang lalu, cara sebutan begini Allah tujukan kepada orang kafir kerana mereka tidak percaya pada hari kiamat. Jadi Allah nak beritahu mengenai kejadian hari kiamat yang pasti berlaku. Jadi kalau kita lihat fi'il ni pun adalah fi'il madhi. Jadi selalu untuk hari kiamat ni, langit terbelah ni akan datang, belum lagi terjadi. Tapi di sini digunakan fi'il madhi untuk mengatakan atau menjelaskan yang langit terbelah masa hari kiamat ni memang satu kejadian yang pasti. Jadi tak payah nak ragu-ragu. Jadi ini adalah style Allah, style Al-Quran untuk menjelaskan. Satu lagi, surah ini dimulai dengan adawatu syarti. Saya kata tadi, iza, yang bermakna apabila. Kita akan jumpa 4 kali lagi berturut-turut baru ada jawapan. Dalam surah At-Takwir, kita jumpa 13 kali, 12 kali. Dan kita lihat di sini, kita akan jumpa 4 kali. So di sini ayat pertama ni, apabila langit terbelah infatarat, ni kita lihat kata akar dia pada infatara. Dan infatara ni juga adalah merupakan kata akar untuk tajuk ini al-infitar. Infitar ni adalah isim masdar daripada root word infatara. Jadi itulah diperolehi tajuk surah ini. Ayat kita yang kedua, wa izal kawakibun tasarat. Ia mempunyai 4 perkataan, iaitu wa, ini iza, al-kawakibu intasarat.
Wa ni adalah apun ataf makna dan. Ini iza apabila dia adalah zarf zaman dan ada waktu syarti lah. Al-kawakibu. Ini adalah isim ma'rifah kamar yang marfu'. Dia merupakan fa'il. Dia apa makna bintang. Ya. Ini fa'il tapi kita seperti tadi juga fi'il mahzub. Iaitu digugurkan atau tidak dinyatakan. Dan ia dijelaskan oleh kalimah yang disebut setelahnya iaitu intasarat ni. Gugur bertaburan, bintang gugur bertaburan. Ya. Intasarat ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan intasara. Dalamnya tasmi' fa'il dan min mustatir tak adanya hiya di sini. Dan apabila bintang gugur bertaburan. Dan izal kawakibun tasarat ni adalah maktuf lepas ataf kan. Jadi maktuf alaihi tadi ayat yang sebelum ni izas sama'un fatarat. Apabila langit terbelah. Di sini Allah sebut bukan saja langit terbelah, bintang juga gugur bertaburan. So imagine suasana huru-hara ketika itu ya, sangat menakutkan sebenarnya. Juga kalau kita lihat ya, bintang di sini al-kawakibu ni beza dengan surah At-Takwir hari itu ayat kedua kita baca wa izan nujumun kadarat. Nujum kan, an-nujum bintang juga. So apa beza an-nujum dengan al-kawakibu ni? An-nujum tu adalah bintang yang berkelip-kelip dikatakan, iaitu yang sekejap ada sekejap hilang ya. Tapi kawakibu ni adalah bintang yang lebih besar, yang lebih terang, yang selalunya digunakan sebagai pedoman oleh pengembara atau pelayar ya, iaitu untuk menjadi pedoman perjalanan. Jadi sekarang Allah menggambarkan suasana yang semakin teruk sebab bintang yang sangat penting bagi manusia sebagai pedoman, terutama di padang pasir dan di lautan, musnah. Dan ayat ketiga, wa izal biharu fujirat. So ayat ini juga mempunyai 4 perkataan, iaitu wa iza al biharu fujirat. Ni adalah wa ni adalah harfun ataf makna dan. Iza ni adalah zarf zaman, ada waktu syarti lah seperti tadi man apabila. Al biharu lautan. Ni juga adalah isim ma'rifah kamar yang marfu' naib fa'il. Jadi kita lihat di sini style yang sama, isim didahulukan dan fi'il adalah mahzub, tidak dinyatakan. Dan ia dijelaskan oleh kalimah yang disebut selepasnya iaitu fujirat ni. Fujirat ni adalah fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan fajara dan dalamnya terdapat naib fa'il dan min mustatir tak adanya hiya di sini. Dan apabila lautan pecah bercampur baur, iaitu kalau kita lihat izal biharu fujirat ni adalah maktuf sebab kita ada ataf kan. So maktuf alaihi tadi ayat kedua lah, dia ada izal kawakibun tasarat, bintang gugur bertaburan tadi kan. Jadi kita lihat satu lagi kehancuran selain dari langit terbelah, bintang gugur bertaburan. Kejadian ketiga adalah lautan pecah bercampur baur. Allah mengulangi 3 kejadian kehancuran ini seperti yang telah kita baca dalam ayat surah At-Takwir dahulu, tetapi suasana sebenarnya semakin teruk. Lautan dalam surah At-Takwir sujirat, meluap-luap, jadi panas saja kan. Tapi di sini fujirat. Fujirat ni adalah pecah bercampur baur, makna membuak-buak, melimpah ke daratan. Macam tsunami lah macam tu ya, tapi ni air panas yang naik ke daratan. Allahu Akbar. Ayat yang keempat, wa izal quburu bu'asirat. So di sini kita lihat juga mempunyai 4 perkataan, iaitu wa iza al quburu bu'asirat. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Iza ni macam tadi jugalah zarf zaman dan ada waktu syarti makna apabila. Al quburu ni ni adalah isim ma'rifah kamar yang marfu' dan juga merupakan naib fa'il. Dan juga fi'il seperti tadi juga mahzub, tidak dinyatakan, dan ia dijelaskan oleh bu'sirat ni, iaitu fi'il madhi mabni majhul daripada perkataan ba'sara dan dalamnya terdapat naib fa'il dan min mustatir tak dinihya, maknanya dibongkarkan apabila kubur dibongkarkan. Jadi sini izal kubur bu'sirat ni adalah maktuf, dan maktuf alaihi dia adalah ayat ketiga tadi, ayat sebelum ni izal biharu fujirat. Jadi kita tengok ayat dengan ayat sama kan bentuk dia. Jadi di sini Allah selain daripada 3 kehancuran tadi, seterusnya kubur akan dibongkarkan, iaitu semuanya akan bangkit dan hidup semula. Kita baca dalam surah At-Takwir itu bumi mengeluarkan segala isinya kan. Ini sama sebenarnya makna dia. Ayat yang kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat.
Ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu alimat, nafsun, ma, qaddamat wa aharat. So, kita tengok alimat ni adalah fi'il madhi mabni daripada untuk hiya daripada perkataan alima, makna mengetahui. Nafsun adalah setiap jiwa lah, ni kita buat banyak kali kan. Dan isim nakirah marfu, dia merupakan fa'il di sini. Di sini fi'il, di sini fa'il ya. Itu mengetahui setiap jiwa. Ma ni apa yang dia adalah isim mausul, dia jadi maf'ulun bih lah. Qaddamat telah dikerjakan. Ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan qaddama dan dalamnya sebenarnya fa'il dan mustatir tak adanya hiya. And then wa ni adalah pun atap dan aharat ni adalah apa tu fi'il madhi mabni daripada perkataan ahara, dalamnya sebenarnya fa'il dan mustatir tak adanya hiya. Seperti kita ada ataf jadi dia jadi maktuf lah aharat ni. Maknanya ditinggalkan. Aharat ni maktuf alai dia adalah qaddamat ni. Sama kan, dua-dua adalah fi'il madhi. Di sini mengetahui setiap jiwa apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkan. Jadi seluruh ayat ni juga merupakan jawab syarat kepada ayat pertama hingga keempat, iaitu apabila langit terbelah, bintang gugur bertaburan, lautan pecah bercampur baur dan kubur dibongkarkan. Jadi apabila keempat-empat kejadian tu berlaku, Allah kata setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan ditinggalkan. Jadi style ni sama dengan surah At-Takwir yang kita baca dahulu, iaitu selepas 12 kejadian hari kiamat. Dan kita lihat apa tu Allah dalam ayat 14 sebut setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakan dan apa yang ditinggalkan. Jadi sebenarnya sangatlah mengerikan ya, tak payah nak sebut, kita sendiri akan tahu. Ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. So kita tengok sini ayat apa tu mempunyai 9 perkataan. Ya ayyuha al insanu nama gharra anaka bi rabbika al karimi. Ya ayyuha ni adalah punida dan munada lah, makna wahai kan. Al insanu ni makna manusia, dia adalah isim ma'rifah kamariyah marfu dan dia di sini badal. Itu badal kepada mubdal dia ayyu ni dalam ni. Ya ayyuha ni ada sebenarnya ada 3 perkataan, ya satu, ayyu satu, ha satu. So ayyu tu yang apa tu yang menjadi mubdal minhu kepada al insanu ni. Ma ni adalah isim istifham, apakah wahai manusia, apakah yang dia adalah juga merupakan mubtada di sini. Mubtada di sini jadi khabar dia waraka ni, yang memperdayakan. Apakah yang memperdayakan sehingga derhaka kamu di sini So gharra ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tasbih fa'il lam mustatir tak dijahwa. Nikah damir antalah dia maf'ul bih di sini. Jadi di sini adalah ayat kecaman Allah. Wahai manusia, apakah yang memperdayakan sehingga derhaka kamu ni. Jadi Allah sebenarnya very sarcastic. Sambungan bi adalah harfu jar, makna kepada. Rabbi adalah Tuhan, dia adalah isim majrul dan dia adalah merupakan Rabbika ni dari isim dengan damir kan, ada mudhaf ilaih lah, makna Tuhanmu. Al-Karimi ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul, dia adalah naat kepada Rabbi. Jadi apa tu Rabbi dengan Al-Karimi, dua-dua isim majrul kan, kepada Tuhanmu yang maha mulia. Jadi Allah menempelak manusia mengapa derhaka, tidak bersyukur, ungrateful atas segala pemberian dan nikmat Allah. Ayat kita yang ke-7, Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ayat ni mempunyai 9 perkataan, iaitu Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Allazi ni adalah isim mausul walah, dan dia adalah merupakan naat sani atau sifat kepada Rabbi tadi kan. Di sini betul Allazi makna yang lah. Halaqa ni dia ni Allah lah Tuhannya, dia telah mencipta. Halaqa ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasbih fa'il dan mustatir tak adanya huwa. Dan ka ni kamu, ni fi'il damir antalah maf'ul bih di sini. Fa ni makna lalu, dia adalah pun ataf. Sawwa dan dia menyempurnakan, dia adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasbih fa'il dan mustatir tak adanya huwa. Dan ka ni adalah kamu adalah damir antalah, dia maf'ul bih di sini. Jadi sawwaka ni adalah matuf kan, kita ada ataf tadi kan. Jadi matuf alai dia adalah halaqaka ni. Jadi halaqaka ni dia telah menciptakan kamu, sawwaka ni dia menyempurnakan kamu. Jadi dua-dua ni adalah ayat fi'liyah ya. Matuf dan matuf alai. Jadi sini yang dia telah menciptakan kamu lalu dia menyempurnakan kamu.
And then fa ni adalah harfun ataf, makna lalu. And then adalah, ni adalah fi'il madhi mabni, dan dalamnya tasbih fa'il dan mim mustatir takdirnya huwa. And then ka ni dia adalah damir antar maf'ul bih. Jadi adalah ka ni juga adalah maktuf, seperti yang tadi kita ada sawaka kan. Sawaka adalah ka. Jadi fi'il dengan damir sama, lalu menjadikan seimbang kamu. Jadi Allah kata apa tu, dia menciptakan manusia, dia menyempurnakan dan menjadikan kita seimbang. That means very good lah, ya, sempurna kita ni. Ayat ke-8. Fi ayyi suratim ma sya'a rakkabak. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu fi ayyi suratin ma sya'a rakkabaka. Fi ini adalah harfu jar, makna dalam. Ayyi isim majrul, dia adalah isim syarat di sini, apa saja. Ayyi suratin ni adalah isim nakirah majrul. Jadi kita lihat 2 isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Dia perkataan daripada perkataan suara di sini, apa saja bentuk. Ma ni harfu zaidun dan dia adalah isim syarat, makna yang. Sya'a ni dia kendaki. Ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasbih fa'il dan mim mustatir takdirnya huwa. Dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada isim syarat tadi kan. Jadi ada ayat syarat sini yang dia kendakinya, iaitu Allah lah sini. Rakabah ni adalah fi'il madhi mabni, dalamnya tasbih fa'il dan mim mustatir takdirnya huwa. Dia merupakan jawab syarat, iaitu dia menyusun kejadian ka, kamu. Ini adalah damir antar maf'ul bih lah di sini. So dalam ayat ni, dalam apa saja bentuk yang dia, iaitu Allah kendakinya, dia menyusun kejadian kamu, iaitu manusia, ya. Jadi memang sempurnalah. Ayat ke-9. Kalla bal tukazibu nabiddin. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu kalla, bal, tukazibuna bi ad-dini. Kalla ni adalah harfun rad'un, makna sekali-kali tidak. Bal adalah harfun idram, maknanya bahkan. Tukazibuna ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan kazaba, dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, takdirnya antum fi mahli rafi'in. Maknanya kamu semua mendustakan. Kamu semua ni manusia lah, ya. Dan bi ni adalah harfu jar, makna terhadap ad-dini adalah hari pembalasan. Ini adalah isim ma'rifah samsiah majrur. Di sini sekali-kali tidak. Bahkan kamu semua mendustakan terhadap hari pembalasan. Iaitu Allah berkata selain dari durhaka, manusia juga tidak percaya pada hari kiamat. Dan berfikir mereka tidak akan menerima pembalasan. Ayat ke-10. Wa inna alaikum lahafizin. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan. Wa inna alaikum lahafizina. Wa ni adalah harfun istinaf, makna dan. Inna ni biasalah ni harfun nashi dan juga taukid, maknanya sesungguhnya. Jadi dia ni adalah nasi atau nawasih. Jadi kita akan ada isim inna dan juga khabar inna. Tapi kita lihat seperti selalu kalau ada alaikum jawab majrur diikuti, dia akan menjadi, dia jawab majrur, dia akan jadi khabar inna muqaddam di sini atas kamu. Dan la makna benar-benar harfun taukid. Dan hafizina ni isim mansub, jamak muzakkar salim. Dan kita lihat dialah menjadi isim inna muakhar. Isim inna maknanya ada pengawasan. Dan sesungguhnya atas kamu benar-benar ada pengawasan. Jadi di sini maknanya ada malaikat yang mengawasi. Yang ke-11, kiraman katibin. Ni kita lihat ayat ni mempunyai 2 perkataan. Kiraman ni adalah isim nakirah mansub. Dia adalah na'at kepada hafizin tadi yang ayat 10 pengawas tadi kan. Ni apa tu, kiraman maknanya yang makhluk yang mulia di sisi Allah. Dan katibin ni apa tu, malaikat tadilah ni. So kita selalu dengar malaikat kiraman katibin kan. Di sini dalam ayat ni tertulis ni. Dan dia adalah katibin juga adalah isim mansub jamak muzakkar salim, dan dia juga merupakan naat kedua untuk hafizin yang malaikat tadi ni. Jadi makhluk yang mulia di sisi Allah ditugaskan menulis amal kamu. Jadi ni dua-dua ni menulis apa tu kitab kita sebenarnya, ya, apa yang kita buat dia akan tulis. Tapi sebenarnya yang menentukan kandungan kitab atau surat tu adalah kita. Malaikat tu tulis saja. Ayat ke-12, ya'lamuna ma taf'alun. Ayat ini mempunyai 3 perkataan, iaitu ya'lamuna ma taf'aluna.
Ya'lamuna ni adalah fi'il mudhari' marfu' dari perkataan alima kan. Dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahli raf'in. Mereka mengetahui. Ma ni isim mausul lah, dia maf'ul bi. Apa yang taf'aluna ni dia adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan fa'ala, dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya antum fi mahli raf'in. Mereka mengetahui apa yang kamu semua kerjakan. Jadi kita lihat di sini apa tu malaikat. Ini mereka ni malaikat lah, mengetahui segala yang dilakukan manusia, tidak ada yang tersembunyi dari mereka ya. Ayat kita yang ke-13, innal abrara lafi na'im. So kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu inna dan al abrara dan la fi na'im. Inna ni harfu nasi dan taukid lah, macam tadi juga, maknanya sesungguhnya. Al-abrara ni, ni kita lihat dia isim ma'rifah kamariyah mansub, dia lah menjadi isim inna di sini, sebab ni tadi kita ada inna nawasih kan. Sesungguhnya orang yang berbakti. La ni adalah harfun taukid, makna benar-benar. Fi ni makna dalam, dia adalah harfu jar. Na'imin ni adalah maknanya syurga penuh nikmat. Ini adalah isim nakirah majrul dan dia merupakan kabar inna. Sebab tadi kita ada isim inna di sini, al-abrara. Na'imin ni adalah kabar inna. Jadi sesungguhnya orang yang berbakti benar-benar dalam syurga penuh nikmat. Jadi Allah sebut orang beramal soleh mendapat balasan syurga yang secara terperinci telah kita baca dalam surah Al-Rahman dan juga surah Al-Waqi'ah. Ayat yang ke-14, wa innal fujjara lafi jahim. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan. Wa inna al fujjara la fi jahimin. Ini sebaliknya lah pula kita lihat ni. Wa ni adalah harfun atam, makna dan ya. Inna adalah harfun nasi dan taukid, sama macam tadi juga. So kita akan ada isim inna, apa tu al fujjara ni, itu ialah isim ma'rifah kamariyah mansub. Sesungguhnya orang yang bersalah. Tadi orang yang berbakti. Ni orang bersalah. La ni adalah harfun taukid, makna benar-benar. Fi harfu jar, dia adalah dalam jahimin, neraka yang menjulang. Ini adalah isim nakirah majrul. Jadi fi jahim ni merupakan khabar inna kepada isim inna fujjarani. Jadi kita lihat innal fujjara la fi jahim. Dia merupakan juga matuf. Matuf alaihi tadi kita ada innal abrara la fi naim. Tadi la fi naim dan al abrara tu kan orang berbakti dalam syurga yang penuh nikmat. Di sini orang yang bersalah benar-benar dalam neraka yang menjulang. Jadi di sini kita lihat orang yang bermaksiat dapat balasan neraka, dan yang juga secara terperinci telah kita lihat atau kita baca dalam surah Al-Rahman dan surah Al-Waqi'ah. Ayat ke-15, yaslaunaha yaumaddin. Kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu yaslauna dan ha yauma ad-din. Yaslauna ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan dalamnya terdapat fa'il dan muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahli raf'in. Mereka masuk ke dalam. Nya. Ni apa tu damir hiya lah ni. Ini yauma pada hari, zaraf zaman, dia adalah maf'ul fi. Yaumaddin, dia mudah-mudah fi'il lah, 2 isim gandingan, iaitu pada hari pembalasan. Ni adin ni adalah isim ma'rifah samsiah majrul. Jadi kita lihat apa tu yaumaddin ni adalah satu lagi nama hari kiamat kan. Ni dalam surah Al-Fatihah pun kita dah baca yaumiddin, sama ni So mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Mereka ni orang yang masuk neraka tadilah, dan juga orang yang masuk syurga. Jadi pada hari pembalasan yang berbakti, yang baik masuk syurga, yang ingkar, yang membuat kemungkaran masuk neraka. Ayat ke-16, wa ma hum anha bighaibin. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ni adalah pun atah makna dan. Ma ni adalah pun nafi, makna tidaklah. Hum adalah damir hum. Dia sebab apa tu dia menjadi isim ma ni. Ma ni apa tu beramal seperti laisa. Jadi kita ada isim ma dan juga kabar ma. So ma ni apa tu hum ni adalah mereka. Anha adalah jaw majrul, apa tu darinya. Bi ni adalah harfu jar, makna dengan. Ibin ni adalah isim majrul, jamak muzakkar salim, dia merupakan khabar ma di sini.
Jadi dia adalah majrur kerana lepas harfu jar. Tapi sebagai khabar ma, dia berfungsi adalah mansub di sini ya. So dia mansub mahalan lafaz majrur lafazan di sini. Dan ma hum anha bighaibin adalah maktuf dan dia maktuf kepada ayat 15 tadi. Kita ada yaslaunaha yaumaddin kan. Jadi sama kita tengok ni. Ayat dengan ayat. Di sini dan tidaklah mereka darinya dapat keluar. Di sini Allah berkata orang yang duduk dalam neraka ni memang dia tak boleh lari lah ni. Ayat ke-17. Wa ma adraka ma yaumuddin. So kita tengok ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu wa, and then ma, dan adraka ma yaumuddin. Wa ni adalah harfun istinaf, makna dan. Ma ni adalah isim istifham mubtada. Apakah? Pattern ayat ini sebenarnya wa ma adraka ma ni kan. Kita dah jumpa kan, saya kata hari tu kita jumpa mengenai Allah bila berkata mengenai neraka, mengenai syurga, mengenai hari kiamat kan. Ni di sini kita jumpa satu kali lagi. Ni adraka ni. Adra ni adalah fi'il madhi mabni. Dalamnya terdapat fa'il dhamir mustatir takdirnya huwa di sini. Apakah yang menjadikan telah mengetahui engkau kamu. Dhamir antalah maf'ulun bi. Dan dia adraka ni adalah khabar kepada mubtada ma ni. Dan ma di sini juga isim istifham, dia juga mubtada. Apa itu? Yaumu adalah hari dan dia merupakan khabar kepada mubtada ni. Apa tu ma yaumul? Apa itu hari? Ad-dini, pembalasan. So kita tengok ad-dini juga adalah isim makrifah samsiah majrur. Jadi dia bergandingan isim dengan isim. Yaumuddin adalah mudhaf ilaih, iaitu hari pembalasan. Jadi kita telah jumpa formulasi sama seperti yang saya kata tadi beberapa kali ya, untuk describe hari kiamat, neraka, syurga, Lailatul Qadar dan juga perkara gaib yang besar. Di sini adalah mengenai hari kiamat, yaumuddin ni. Ayat ke-18 kita. Summa ma adraka ma yaumuddin. So ayat ini mempunyai 7 perkataan. Iaitu summa, ma, adraka, dan ma yaumuddin. Summa adalah harfun ataf, makna kemudian. Ma ni adalah isim istifham, dia mubtada lah. Tapi tadi juga ni dia Allah repeat ma adraka ma ni yaumuddin ni. Ni ada summa je. Jadi kemudian apakah yang menjadikan telah mengetahui akan engkau apa itu hari pembalasan. Kamu ni engkau adalah manusia lah. Kita lihat So kita lihat summa ni adalah harfun ataf, and then ma tadi adalah mubtada, and then adraka ni adalah khabar kepada mubtada ni. Adra ni adalah fi'il madhi mabni, dan ka ni adalah maf'ulun bi. Dan ma adalah mubtada, dan yaumu ni adalah khabar, dia merupakan yaumuddin mudhaf ilaih. Jadi di sini ma adraka ma yaumuddin adalah maktuf. Maktuf alaihi dia tadilah, kita ada tadi sama kan, ma adraka ma yaumuddin. Di sini lagi sekali disebut, Allah ulangi di sini. Dan ayat ke-19 yang terakhir. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. So kita lihat ayat ini mempunyai 12 perkataan, iaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wa al amru yauma idzin li Allahi. Yauma ni adalah hari lah, dan dia zarf zaman dan maf'ul bih lah. La adalah funafi, makna tidak. Dan tamliku adalah fi'il mudhari' marfu' untuk hiya ni hari tidak memiliki kuasa ni. Dan kita lihat nafsun ni makna seseorang, jiwa selalunya kan. Ni adalah isim nakirah marfu' dan dia adalah fa'il. Dan li adalah harfu jar, makna untuk. Dan nafsin lagi satu isim nakirah majrur pula. Ni adalah isim masdar juga sebenarnya. Syai'an adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul bih di sini. Hari tidak memiliki kuasa seorang untuk menolong orang lain sedikit pun. Jadi di sini sebenarnya bila kita ada ayat yang ada ma'adra tu, selalunya Allah akan definisikan apa dia subjek yang Allah tanya tu. Jadi di sini yaumuddin kan. Jadi di sini Allah definisikan, iaitu hari pembalasan tu adalah hari yang tidak memiliki kuasa seseorang pun untuk menolong orang lain. Ya. And then wa ni adalah harfun istinaf, makna dan. Al-amru ni adalah isim ma'rifah kamariyah marfu' dan dia adalah mubtada di sini.
Maknanya segala urusan. Yauma izin pada hari itu. Dia adalah zarf zaman dan maf'ulun fi. Dan li ni adalah harfu jar, makna tertentu atau bagi. Allahi, Allah lah kan. Dari isim makrifah samsiah majrur. Ini adalah kabar. Lillahi ni adalah kabar kepada mubtada al-amru. Segala urusan tertentu bagi Allah. Jadi di sini kita lihat Allah akhiri ayat surah ini dengan ayat yang menyatakan hanya Allah yang berkuasa pada hari kiamat. Kalau di dunia kita masih boleh menguasai apa yang kita nak lakukan dan ke mana kita nak pergi. Tapi di hari kiamat kita tidak lagi mempunyai kuasa tersebut. Semuanya terpulang kepada Allah yang akan mengadili kita. Ya Allah, adililah kami dengan mudah. Amin. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca surah kedua dari 3 surah terperinci mengenai hari kiamat. Seperti surah At-Takwir, manusia akan tahu apa amalan yang telah dilakukan atau ditinggalkan setelah 4 kejadian berlaku pada hari kiamat dalam surah ini. Iaitu apabila setelah langit terbelah, bintang gugur bertaburan, lautan pecah bercampur baur dan kubur dibongkar. Dalam surah ini Allah menempelak 2 perkara, iaitu mengapa manusia derhaka dan tidak mahu sujud kepada Allah. Sedangkan Allah telah mencipta dan menyempurnakan kejadian manusia. Kedua, kenapa tidak percaya hari pembalasan sedangkan ia perkara yang pasti di mana orang beramal soleh mendapat balasan syurga dan sebaliknya ingkar mendapat balasan neraka dan mereka tidak dapat keluar. Dalam surah ini diperkenalkan malaikat kiraman katibin yang mengawasi dan mencatat amal manusia. Allah mendefinisikan hari pembalasan adalah hari manusia tidak memiliki kuasa untuk menolong orang lain. Auzubillahi min zalik. Memang sangat mengerikan ya. So fikirkanlah. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.